Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qahil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khasara. Wassalatu wassalamu ala man qala man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Salatan wa salaman ala rasulina al-amin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna hadzal marada jundun min junudik tusibu bihi man tasha' wa tasrifuhu 'amman tasha'. Allahumma fasrifhu 'anna wa an buyutina wa an ahlina wa azwajina wa dararina wa biladina wa biladil muslimin واحفظنا مما نخاف ونهدر فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadap Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, izin, inayah, hidayah dan taufik darinya. Kita masih lagi diberikan ruang, peluang, kesempatan olehnya untuk kita hadir ke surau. Dan insya-Allah malam ini kita menyambung kembali kuliah tafsir dengan menggunakan kitab Tafsir Nurul Ihsan. Walaupun dalam suasana PKPB, ya, bagi kita zon hijau pun, zon hijau ni alhamdulillah. Awal pengumuman PKPB hari tu ni kita risau masjid surau ditutup seperti mana PKPB yang awal dulu, kan. Hanya jawatankuasa pegawai dan jawatankuasa masjid saja boleh hadir. Tapi kerana PKPB hari ini melihat kepada zon, ya. Kalau keluar SOP garis panduan daripada Jabatan Hal Agama Islam bagi Kedah merujuk kepada zon tu. Zon hijau kuning okey. Melainkan zon merah lah. Zon merah tu ada dia punya seperti PKPB yang dulu. Hanya pegawai dan jawatankuasa masjid. Kemudian kuliah tak boleh. Kita alhamdulillah masih lagi dibenarkan dalam masa yang singkat lah, 30 minit. Jadi dekat masuk isyak tu kena berhenti dah lah. Tak boleh lajak. Kalau sebelum ni boleh lajak, ini tak boleh lajak lah. Pasal suasana PKPB sikit lagi kena saman lah, kan. Tak patut, tak akur dengan arahan dari PKPB, pihak berkuasa. Jadi alhamdulillah dalam suasana demikian pun kita bersyukur sangatlah kerana kita masih lagi dapat hadir ke surau masjid. Ya, solat Jumaat pun masih dapat dilaksanakan. Cuma dikecilkan kuantiti saja. Ya, kalau lihat kepada garis panduan tu ruang utama saja. Kalau masjid solat Jumaat ruang utama masjid. Solat fardu sepertiga ruang utama. Solat fardu kita tak risau kerana jemaah tu memang banyak tu. Sepertiga dari ruang utama. Cuma solat Jumaat je lah, bila ruang utama tu ada yang tidak dapatlah nak masuk tu. Kalau pakat hadir semua penuh seperti sebelum ni, maka di sana siapa cepat dia dapatlah. Dan juga dia punya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, SOP dia tu keras sikit lah, tutup pagar, kan. Melainkan ada majlis ilmu. Jadi ada majlis ilmu tak perlu tutup pagar, kan. Masuk azan, selesai azan dia tutup pagar, kunci pagar. Tapi kalau ada majlis ilmu maghrib isyak tak apalah. Demikianlah solat Jumaat dan sebagainya.
Maka memberi ruang kepada kita, ya syukur sangat kita kerana dapat kita hadir ke Masjid Surau untuk melaksanakan solat secara berjamaah. Baik, jadi kita terus kepada apa yang kita nak baca dari Tafsir Nurul Ihsan, iaitu pada muka surat yang ke-122. Kita akan baca ayat yang ke-78 dari surah Ali Imran. Masih lagi cerita tentang golongan Yahudi yang menentang apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita baca ayat satu ayat lah, kerana masa pun 30 minit. Satu ayat ni ayat panjang jugalah. Jadi kita baca ayat tersebut didahului suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Shadaqallahul 'azim. Demikian ayat 78 dari surah Ali Imran. Jadi setelah itu kita tengok tafsir ayat tersebut menurut Tafsir Nurul Ihsan ini. Wa inna minhum lafariqan yaluna alsinatahum bil kitab. Dan bahawa setengah daripada mereka itu satu firqah daripada golongan Yahudi, seperti Ka'ab ibnul Ashraf. Ini antara orang Yahudi. Mempaling mereka itu akan lidah mereka itu dengan baca kitab daripada yang diturun kepada yang ditukar daripada sifat Nabi dan lainnya. Jadi di awal dulu ni dari surah Baqarah kita telah cerita, dan Allah telah turunkan ayat yang menjelaskan bahawa golongan al-Yahud dan Nasara ada yang menggunakan kasabat aidin nas, guna tangan nak ubah ayat, ubah kitab Taurat dan Injil. Ya, disebutkan di sini khususnya tukar daripada sifat Nabi. Nabi yang akhir ni dalam kitab Taurat ni sebut jelas. Maknanya mereka sedar bahawa Nabi Khatamil Anbiya wal Mursalin itu bukan dalam kalangan bangsa mereka. Jadi dia pun ubah tukar. Ini mempaling mereka itu akan lidah mereka itu dengan baca kitab. Ya, dalam baca tadi itu dia pun ubahlah supaya dibacanya berlawanan atau berubah daripada yang sebenar. Supaya Nabi akhir zaman ni suka dikenal lah. Pasal kedengkian, kecemburuan mereka lah, kerana mereka meletakkan bangsa mereka itu bangsa pilihan Allah, bangsa yang mulia. Kemudian bila mereka meletakkan mereka itu bangsa pilihan Allah, bangsa yang mulia, paling mulia, jadi mereka sangat berkehendak agar Khatamul Anbiya wal Mursalin itu dalam kalangan bangsa mereka, lahir dari kalangan bangsa mereka. Tapi kerana Allah berkehendak Khatamul Anbiya wal Mursalin lahir dalam kalangan bangsa Arab. Litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab, supaya kamu sangka akan dia daripada kitab Allah dan tiada ia daripada kitab Allah. Litahsabuhu minal kitab, supaya kamu menyangka bahawa apa yang dibaca tu menurut kepada hak dah tukar dah akan sifat Nabi dalam kitab Taurat dan Injil tu, kamu sangka ia benar datang daripada Allah. Supaya datang sangkaan, datang keyakinan lah sebenarnya.
Ya. Datang mereka percaya, datang percayanya mereka itu akan apa yang ada dalam kitab Taurat yang setelah diubah itu adalah datang daripada Allah. Jadi Allah nafikan wama huwa minal kitab. Dan tiada ia daripada kitab Allah. Kerana depa dah ubah. Hak sebenar depa dah ubah dah. Menurut kehendak mereka, ikut nafsu mereka. Hak kitab sebenar, kitab Taurat yang sebenar, kitab Injil yang sebenar mereka ubah. Kerana tidak berbetulan dengan kehendak mereka. Jadi hak tak berkena dengan mereka, tak kena dengan kehendak mereka, mereka ubah. Tapi dalam mereka ubah tu mereka kata inilah yang diturunkan oleh Allah. Gitu. Baik. Wa yaquluna huwa min indillah, dan berkata mereka itu Yahudi, iaitu yang dibaca itu daripada hukum Allah. Mereka mengatakan wa yaquluna huwa min indillah. Apa yang dibaca ni, kitab yang dibaca yang telah diubah ni, mereka kata wa yaquluna huwa min indillah. Hak ni hak datang daripada Allah. Dan kali lagi Allah nafi ujung dia wa ma huwa min indillah, dan padahal bukan ia daripada hukum Allah. Dua kalilah. Dua kali yang disebutkan di sini, dua kali penafian bahawa apa yang dibaca yang tertera pada kitab Taurat dan Injil, hak kemudian itulah, hak awal benarlah. Ya, yang dibaca oleh Nabi Musa dan juga Nabi Isa yang turun kepada mereka ni, alaihi wassalatu wassalam. Nabi Musa dan Nabi Isa itu hak turun kepada mereka tu benarlah. Cuma yang kemudiannya, ya, setelah mereka berkendak agar Sayyidina Muhammad, ya, Nabi akhir zaman ni tidak dikenal, ya. Jadi dia berubah, khususnya akan sifat Nabi lah. Ada lagi perkara yang lain yang tidak berkena depa kehendak mereka, dia berubah. Kemudian wa yaquluna 'ala Allahil kadhib wa hum ya'lamun, dan mereka berkata mereka itu Yahudi atas Allah. Berkata mereka itu Yahudi atas Allah Ta'ala. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhib, akan perkataan dusta. Ni besar dosa, besar kesalahan. Kalau kita berdusta atas Nabi pun besar dah. Falyatawabba maq'adahu minan nar. Maka disediakan tempat dia dalam api neraka. Berdusta atas Nabi. Maksud Nabi tak sebut, bukan daripada hadis Nabi, tapi dia kata ni hadis Nabi. Hadis reka lah. Dia kata hadis maudhu', hadis yang direka. Maka siap sedia tempat dalam neraka. Wa'iyadzubillah. Hak tu dusta atas Nabi, ni dusta atas nama Allah. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhib, mereka berkata atas nama Allah ni dusta. Lagi besarlah kesalahan tu, kerana berdusta atas nama Allah. Kerana kalau kita baca hadis kan, dusta atas nama Nabi pun besar dah. Sedia tempat dalam api neraka. Maka apa lagi berdusta atas nama Allah, lagi kita sebut lagi besar, ya, dia punya kemurkaan Allah, iaitu ya, di sana tu dari sudut kemurkaan Allah. Maka bila besar kemurkaan Allah itu kepada hamba, maka besarlah dosa tu. Demikianlah kan dosa yang paling besar, dosa pertama yang paling besar yang disebutkan tidak diampunkan, itu dosa syirik. Inna syirka la zulmun azim. Yang mana tidak diampun dosa syirik, kerana menyekutukan Allah, menduakan Allah yang telah menciptakannya, dan telah memberikan segala kemudahan kepada dia dalam kehidupan dia di atas muka bumi. Kan kita mudah hidup ni Allah beri. Rahman Rahim, sifat Rahman dan Rahim Allah kepada umat manusia. Bukan sekat manusia, makhluk Allah, makhluk Allah seluruhnya. Sifat pengasih, ya, dan penyayang Allah tu, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala beri belaka kepada makhluk boleh hidup. Allah beri masing-masing rezeki, tidak terkecuali semua.
baik binatang, apapun binatang, baik binatang melata atas darat, baik binatang di lautan, semua. Dari sana ada rantaian tak? Binatang ni makan binatang ni, makan ni gini. Dia ada pusingan. Tapi masing-masing boleh hidup. Maksudnya boleh hidup lah. Boleh hidup lah, maknanya boleh berkembang biak. Benarlah ada binatang yang telah pupus. Tapi binatang itu Allah beri. Bukan sakat binatang, bukan sakat manusia, malah binatang pun Allah beri kehidupan untuk mudah hidup. Kerana sifat pengasih Allah, Rahman Allah kepada seluruh makhluknya. Cuma Rahim, sifat Rahim tu sifat sayang, menyayangi kepada kaum muslimin mukminin saja. Ya, nanti di hari akhirat yang mendapat kebahagiaan hidup di hari akhirat dimasukkan dalam syurga. Yang kita baca dulu tafsir dalam nama surah Fatihah kan, Bismillahirrahmanirrahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik. Kemudian berdusta atas nama Allah. Jadi kesalahan berat besar. Dan mereka ketahui sekalian bahawa mereka itu dusta. Wa hum ya'lamun, mereka tahu depa dusta tu. Cuma ginilah kita ni kalau dalam kehidupan kan, dia tahu benda tu tak betul, salah, tapi kerana keinginan tu kan. Keinginan tu keinginan yang mengikut hawa nafsu dan juga godaan syaitan, maka rosaklah manusia. Manusia ni rosak kerana mengikut hawa nafsu yang datang godaan daripada syaitan. Dia tahu benda tu salah. Dia tahu minum arak salah, tapi orang Islam tahu minum arak salah, tapi ada orang minum arak. Orang Islam tahu meninggalkan sembahyang fardu salah, ada tinggal sembahyang. Tinggal puasa Ramadan salah. Tinggal puasa Ramadan juga. Tahu salah. Tahu berzina itu salah, dilarang, dosa besar, tapi berzina juga ni. Kenapa? Kerana mengikut hawa nafsu yang datang dorongan dan godaan daripada syaitan. Walaupun dia tahu, melainkan dia benar-benar takut. Ini kata ma'rifatullah, awwaluddin ma'rifatullah. Mula-mula agama kena Allah. Benar-benar dikena Allah. Ittaqillah haitsuma kunta. Ittaqillah haitsuma kunta. Takutlah kamu di mana, walau di mana kamu duduk. Orang yang benar-benar beriman mari kena Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar. Jadi di mana pun dia pergi, dia takut pasal ialah dalam pengawasan Allah belaka hidup mana pun. Walaupun hidup seorang-seorang. Muraqabatullah itu bagi muraqabatullah. Pengawasan Allah, sedar pengawasan Allah. Maka dia takut nak berzina, takut nak curi, nak merompak dan sebagainya. Walaupun macam-macam kan kisah yang berlaku kalau baru-baru ni, cuma kita tak respon lah kan? Kita tak boleh respon pasal kita tahu bagi pihak yang bertanggungjawab ialah kan, pembunuhan kan, remaja 19 tahun bunuh tu satu, nampak dalam pembunuhan tu nampak sadis lah kan, nampak kejam kan? Dengan potong tangan kan. Maka semua itu ialah daripada hak tadilah kita sebutkan tadi. Bila mana perasaan tu mengikut kehendak nafsu, hawa nafsu, maka mari daripada syaitan, marilah sebab itu dia ajar kepada kita bila kita marah kan. Bila kita marah, kalau berdiri duduk, kalau duduk baring kan. Bila kita marah, mula-mula sekali bila kita marah, pergi ambil wudu, bagi tenang. Marah lagi, semayang. Lepas semayang marah lagi, tak tahulah pasal semayang dah. Semayang dah, lepas semayang boleh marah lagi, tak tahulah. Mana semayang itu khusyuk, semayang duduk mari ingat lagi. Gerah aku kawan ni, duduk mengata aku. Dan semayang tu dia tak khusyuk. Ambil wudu sebenarnya memberi ketenangan dah. Sebab itu Nabi kata bila marah ambil wudu supaya beri tenang. Kemudian ambil wudu tak tenang lagi, mayang ni kan menghadap Allah supaya tenang.
Tak tenang lagi tak tahu. Tu. Baik. Jadi semua tu datang daripada syaitan. Belakang mari marah, mari dendam, mari segalanya tu datang daripada syaitan. Dan perkara pelik apa kita fikir dalam kepala otak kita bagaimana dia boleh buat macam tu kan. Demikianlah ya, bila datang daripada apa itu hasutan daripada syaitan ni macam-macam boleh buat kan. Baik. Jadi macam-macam lagi. Kalau dulu di Indonesia teruk juga kan. Macam-macam. Umur dalam lingkungan usia muda lah remaja kan. Umur 19. Baik. Mereka ketahui sekalian mereka ketahui sekalian bahawa mereka itu dusta. Ni kita sebut tadi. Tahu dusta ni tak? Tahu kesalahan ni besar, berdusta atas nama Allah. Tapi buat juga kerana tadi tu. Kerana meletakkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita sebutkan tadi. Kalau Yahudi letakkan bangsa dia itu lebih utama, lebih tinggi. Apa pun bangsa dulu. Kan? Jadi apa pun depa abaikanlah. Kan, hatta mari berdusta atas nama Allah, hatta mari merubah apa yang ada dalam kitab Taurat. Pasal tu kehendak tadi tu. Kehendak yang apa? Yang datang apa ikut hawa nafsu dan datang godaan hasutan syaitan. Hasutan syaitan memang syaitan berkehendak agar manusia melakukan kemungkaran. Agar manusia itu wal-iyadzubillah sesat. La'ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Ini supah iblis. Pasti iblis minta agar diberi tempoh, ditangguh panjang masa, panjang usia. Agar la'ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Agar dapat nak menyesatkan zuriat keturunan Adam illa qalila, melainkan sedikit. Inilah qalilan, illa qalilan ini sajalah yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang berjaya. Yang berjaya dalam kehidupan dunia dan juga akhirat. Kerana ramai digoda dan disesatkan oleh iblis dan cucu-cucunya syaitan. Laknatullah. Baik. Walaupun mereka tahu itu salah, berdosa, salah. Dan mereka tahu itu dusta. Dan turun tatkala kata Nasara Najran bahawa Isa suruh akan mereka itu, bahawa ambil mereka itu akan dia buat Tuhan. Tatkala tu ayat ni, hak depa kata apa kalau Nasrani kata Nasara Najran, Nasrani Najrani kata depa kata hak yang dalam kitab lah. Ya. Nabi Isa suruh agar jadikan Nabi Isa tu Tuhan lah. Tu tadi. Turun tatkala kata Nasara Najran bahawa Isa suruh, Nabi Isa suruh agar letak dia ni sebagai Tuhan. Ambil mereka itu akan dia buat Tuhan. Ya, yang kata Nasrani kan kata Nabi Isa ni anak Isa ibnullah, anak Tuhan. Dan dengan pelbagai kita sebutkan dalil atau bukti yang mereka peganglah. Ya, bukti yang mereka pegangnya apa dia? Satu, kerana Nabi Isa tak ada bapa. Kan? Bila Nabi Isa tak ada bapa, bila tak ada bapa, ya. Yang ni apa kita sebutkan tariqul adat, yang mencari adat. Yang Allah kurnia kepada para anbiya mursalin. Cuma disebut irhas. Kerana belum dilantik menjadi nabi rasul, masih kecil kan. Dalam perut lagi. Lahir bercakap pula. Irhas yang seterusnya. Jadi makin kita nak sebut seolah pada mereka benarlah tanggapan Nabi Isa tu anak Tuhan. Baik, itulah ayat yang kita baca dulu kan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya di sisi Allah inna mathala Isa, sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah kamathali Adam, seperti Nabi Adam. Ya. Kerana Nabi Adam, lagilah Nabi Adam tak ada ayah, tak ada mak, tak ada yang mak, tak ada mengandungkan. Kalau ikut Nabi Adam lagi pelik. Nabi Isa hanya bapa je, hak lain masih lagi keadaan seperti manusia lain. Dikandungkan, dilahirkan.
nak dibesarkan. Nabi Adam tak. Nabi Adam Allah betul, Allah tiup roh. Tiup roh tu gitu dah. Tak ada melalui proses ni, proses lahir, proses bayi, kanak-kanak besar-besar tak. Nabi Adam tu dah sadar. Dah begitu dah. Lagi pelik kan. Sebab itu Allah sebut tadi nak menafikan tanggapan Nasrani bahawa Nabi Isa tu anak Tuhan. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Khalaqahu min turab. Diciptakannya daripada tanah. Tsumma qala, kemudian dikatakan kepadanya, tsumma qala lahu kun fayakun. Jadilah, fayakuna, maka jadilah ia. Tiup roh, ditiup roh, hidup. Mudah saja bagi Allah. Cuma bagi manusia begitulah ya, mengambil bukti-bukti yang apa itu tidak betul. Kan? Pasal apa tadi lah? Bila tak ada ayah, ni ayah dia. Bila tak ada ayah, tak ada bapa kan. Mana betul lah depa betul percaya bahawa Maryam tu tidak berzina. Betul, hak tu betul. Hak tu depa percaya bahawa Maryam tidak berzina. Nabi Isa apa itu Maryam mengandung Nabi Isa itu bukan melalui perzinaan. Cuma hak kedua, bila Maryam tak ada suami, bila Nabi Isa tak ada ayah, maka hak ni datang. Yang datangnya bisikan syaitan juga supaya rosak manusia. Datang daripada syaitan juga ni. Nabi Isa ni tak ada ayah, apa ayah dia? Tuhan. Gitu. Wahal Allah cipta Nabi Isa disebut ayat tadi sama dengan Nabi Adam. Sama Nabi Adam bagaimana dari sudut ditiup roh. Nabi Adam Allah bentuk-bentuk daripada tanah bumi ni, ambil tanah bumi betul dibentukkan, taswirkan dia bentuk kita lah, ada kepala manusia lah. Kemudian ditiupkan roh. Demikian juga Nabi Isa. Cuma melalui proses ditiupkan roh tu dalam rahim Maryam. Maka Maryam mengandung, lahirlah Nabi Isa. Tapi dakwa mereka gitu tadi. Dakwa Nasrani Najran bahawa Isa suruh akan mereka itu, bahawa ambil mereka itu akan dia buat Tuhan. Wahab bukan datang daripada Nabi Isa, datang daripada golongan Nasrani ya, yang apa itu kita sebutkan tadi, yang melakukan perubahan dalam kitab, yang ini kitab Injil. Kemudian sebenarnya akan itu bahawa ambil mereka itu akan dia buat Tuhan, atau tatkala menuntut setengah muslimi akan sujud bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana di sini disebutkan dua lah asbabun nuzul. Sebab turun ni, sebab disebut tadi, dan turun tatkala sama ada satu kata Nasrani Najran bahawa Nabi Isa ni kata agar buat dia jadi Tuhan. Satu lagi tatkala menuntut setengah muslimi akan sujud bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena manusia tak boleh sujud kepada manusia. Ya. Tak boleh sujud kepada manusia. Walaupun pada ayat yang kita baca, usjudu li Adam wa idkunna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Baik, ayat itu usjudu dan fasajadu itu bukan membawa maksud sujud seperti sujud manusia kepada Tuhan. Usjudu situ maksudnya memberi penghormatan. Beri hormat, beri apa penghormatan. Tapi fasajadu mo malaikat habis mo beri hormat belaka, illa iblis, malaikat iblis saja. Aba wastakbur, dia bukan enggan tu kerana sujud tu, enggan dia kerana dia sombong, takabur. Dia berasa dia hebat lagi, dia tak patut nak tunduk hormat kepada Adam. Niki ayat lain yang disebutkan bahawa iblis kata khalaqatahu min tin, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dia pertikaikan kenapa dia kena hormat, tunduk hormat kepada Nabi Adam, sedangkan dia dicipta daripada api, sedangkan Nabi Adam dicipta daripada tanah. Jadi pada dia tanah ni hina, api mulia.
Jadi tak patut ia tunduk kepada tanah, tak patut api tunduk pada tanah, patut tanah tunduk pada api. Kemudian dia ni awal kan, mana boleh hak baru-baru hidup ni, baru ada ni, dia kena gitu. Jadi dalam kehidupan kita begitulah kan. Kita tidak boleh memandang rendah kepada orang lain. Baik kita boleh jadi, kita dah berusia, kita dah matang, kita dah boleh jadi ilmu kita berasa banyak dah, maka kita tengok orang yang lebih muda pada kita boleh jadi, maka kita Allah mesti nama beli petikan, tak boleh. Pasal semuanya datang daripada Allah, ilmu tu belaka. Jadi kena tasamuh berlapang dada, tak boleh condemn, menyalahkan ni salah, ni tak betul, tak betul. Sedangkan dalam perkara khilafiyah, maka ia dibenarkan dalam berlaku khilaf. Baik muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Jadi demikian ayat ni menjelaskan tentang golongan al-Yahuda wan Nasara dalam meletakkan Allahumma sayyidina Muhammad kedudukan kitab Allah tadi. Ya, sanggup melakukan perubahan, sanggup mengatakan apa yang telah diubah itu benar datang daripada Allah. Kenapa? Kerana mengikut kehendak hawa nafsu mereka lah. Kerana mereka meletakkan mereka itu bangsa yang dipilih oleh Allah. Jadi demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita kepahaman, khususnya dalam ayat yang kita bicarakan 78 surah Ali Imran, agar kita tergolong dalam golongan hamba Allah yang benar-benar beriman dan bertakwa kepadanya. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.